tajuk dia hari ni 120 ni tajuk paling mudah di dunia tuan-tuan. Paling senang di dunia insya-Allah. Saya selalu canang tajuk ni tajuk paling mudah di dunia lah. Sebab apa? Sebab dua isim yang bertemu dia sama pada semua perkara. Dua isim yang duduk sebelah menyebelah dan dia sama pada kesemua perkara. Semua ciri-ciri yang disebutkan. Perkataan tak samalah. Tapi persamaan yang ada yang kita sebut nanti, itulah yang menyebabkan yang saya selalu kata tajuk ni tajuk yang mudah. Ustaz Rushdi pun sebut benda yang sama. Ustaz Rushdi, pengasas kaedah Pusat ni pun dia sebut benda yang sama. Okey, tajuk dia apa? Mausuf sifat. Mausuf dan juga sifat ataupun sifat dan mausuf. Okey. Orang Arab sebut sifat ni sifat lah. Kita pun sebut sifat pun sifat. Kita sebut sifat. Mausuf lah, jarang kita guna mausuf. Okay. Sifat ni sifat lah. Yang handsome, yang kacak, yang cantik, yang apa lagi? Yang semua bentuk sifat, itu adalah sifat. Contoh saya bagi Azrin yang handsome. Contoh kan. Azrin itu adalah mausuf, sifatnya handsome. Tu. Abang lah kata puji diri sendiri, dah tak ada orang puji sendirilah. Lain lah kalau tu Haji Rahman semua orang puji dia. Sahih Ustaz, sahih. Betul Ustaz, betul. Betul Ustaz handsome. Saya sebab tak ada orang puji, saya pun puji sendirilah. Okey contoh lagi. Muhammad yang kebal. Kebal. Baru Haji Mustafa kata kebal kan. Muhammad yang kebal. Muhammad tu mausuf, kebalnya tu sifat. Kan? Apa lagi? Zaid yang hebat. Hebat itu adalah sifat, Zaid itu adalah mausuf. Jadi mausuf itu adalah sesuatu yang disifatkan. Kata nama yang disifatkan dengan satu sifat. Okey, ini adalah kedua-dua ni bawah kategori mana tuan-tuan? Bawah kategori isim Bawah kategori isim. Kan kita belajar bahasa Arab ada 3 kategori kerangka besar dia. Pertama isim, yang kedua fi'il dan yang ketiga haraf. Walaupun saya tak tulis tapi tuan-tuan boleh bayangkan saya tunjuk tu mana nampaklah haraf kat sini. Saya tunjuk sini tu nampaklah ada isim kat sini. Jadi mausuf sifat yang tajuk sebelumnya tadi kita belajar mudhaf ilaih itu semua dulu dekat isim. Mudhaf ilaih dekat isim, mausuf sifat pun dekat isim. Okey. Kita bagi contoh apa tadi? Muhammadun jamilun. Contohlah Muhammad itu kacak. Jamil cantik, kacak lah kacak. Lelaki sebut kacak lah Okey, Muhammad itu ataupun Muhammad yang cantik. Kita tak sebut itu, kita sebut yang. Muhammad yang cantik. Okey. Kalau kita dalam kaedah akademi bahasa Arab umum, kaedah pusat, kita bila terjemahkan, bila kita menterjemahkan sifat, kita akan tambah yang kat sini, cik lah. Nak mencantikkan terjemahan. Muhammad yang cantik, yang handsome. Yang ni bukanlah yang isim mausul yang kita belajar sebelum ni. Alladzina yang kita belajar sebelum ni. Orang-orang yang, itu bukan. Ini yang ni yang tambah je. Kalau tuan-tuan tengok dalam Al-Quran terjemahan pun, tuan-tuan bila tengok dia terjemahkan ada yang kecil kat situ ataupun dalam kurungan. Tapi dalam kebanyakan Al-Quran terjemahan dia tak letak dalam kurungan lah. Yang, itu maksudnya selepasnya itu sifat. Tetapi kalau tak terjemahkan yang sekalipun, tak ada yang kat sini kita padam sekalipun, kita akan kata ini adalah sifat kepada Muhammad. Jamilun ini, perkataan yang kedua ini, sifat kepada Muhammad. Macam mana kita boleh tahu? Berdasarkan kepada 4 persamaan. Berdasarkan kepada 4 persamaan. Apa persamaan itu? Perkataan yang kedua mesti sama dengan perkataan yang pertama. Mana perkataan pertama ni? Muhammad ni. Muhammad perkataan pertama.
yang gelarannya istilahnya mausuf. Istilahnya panggil mausuf. Ini perkataan pertama. Perkataan yang kedua, ini perkataan kedua, jamilun, istilahnya ataupun gelarannya adalah sifat. Sifat kepada mausuf. Mesti sama. Dua-dua perkataan ni. Perkataan kedua mesti sama dengan perkataan pertama. Pada 4 perkara. Bila sama 4 perkara ni, maka betullah ini adalah sifat. Yang pertama ini adalah mausuf. Cuba tengok, apakah persamaan dia? Persamaan yang pertama antara kedua perkataan ini. Yang pertama ada alif lam. Ataupun tak ada alif lam ataupun tanwin. Senang. Tanwin. Ada alif lam ataupun tanwin. Cuba tengok. Alif lam tak ada. Tapi ganti kepada alif lam apa? Tanwin. Ganti kepada alif lam adalah tanwin. Okey, selesai. Sama dah tu. Untuk contoh ni, persamaan dia pada tanwin. Kalau kita buat contoh yang lain, kalau ada alif lam lah. Mesti ada alif lam dua-dua. Persamaan yang kedua. Baris hujungnya. Baris hujung. Cuba tengok pada contoh yang saya buat ni. Hujungnya baris apa? Depan. Perkataan pertama pun baris depan. Sama, barisnya sama. Persamaan yang ketiga, apa dia? Pada bilangannya. Bilangan ke jantina dulu? Oh, jantina. Dalam buku kita sebut jantina. Jadi buku lah. Kita tengok kat sini lain, buku lain juga. Jantinanya. Tengok. Muhammad, apa jantinanya? Muzakkar. Lelaki. Perkataan jamil. Ada ta marbutah tak? Tak ada ta marbutah. Bermakna dia muzakkar juga. Ini persamaan yang ketiga. Persamaan yang keempat. Kita nak kata ini sifat dan ini mausuf. Persamaan yang keempat apa dia? Pada bilangannya. Bilangan perkataan itu. Cuba tengok. Jamil. Bilangannya 1 ke 2 ke 3? Bilangannya 1. Tunggal. Ataupun dengan istilahnya mufrad. Muhammad. Seorang ke 2 ke 3? Seorang. So, persamaan ini. Pada bilangan sama. Kita guna Muhammad, maknanya seorang. Maka sifatnya juga kena guna 1. Orang juga. Okey, tengok sama tak? Kita ulang balik. Persamaan yang pertama alif lam ataupun tanwin. Persamaan yang kedua baris hujungnya. Okey, sama baris hujung. Persamaan yang ketiga pada jantinanya. Persamaan yang keempat pada bilangannya. Bila sama je yang ni tuan-tuan, confirm ini adalah mausuf dan juga sifat. Senang tak tuan-tuan? Ustaz, baris hujung tu tak semestinya tak semestinya domah Tak semesti domah. Baris bawah, kalau kat sini baris bawah, sini pun baris bawah. Walaupun baris bawah 1. Walaupun baris bawah 1. Kena ikut sama. Kalau baris bawah 1 tu mesti ada sebab lah. Apa dia? Ada alif lam. Kalau kat sini baris bawah 1, contoh kita kata, contoh lah. Kita ambil contoh perkataan lain. Kita ambil contoh perkataan lain boleh? Boleh? Kita ambil ghurfa wasi'ah. Okey. Katalah kita letak baris depan kat sini. Ghurfatun wasi'atun. Dua-dua kena sama. Okey. Tanwin. Hujungnya depan. Jantinanya tengok ada ta marbutah. Ini pun ada ta marbutah. Bilangannya tengok tunggal, ini pun tunggal. Bilik yang luas. Okey, sifat kepada bilik itu luas. Okey, sifat kepada bilik itu adalah luas. Ghurfah wasi'ah. Kalau kita letak alif lam kat depan. Contoh kita letak alif lam. Kita tak payah letak tanwin. Al-ghurfatu al-wasi'atu. Kita letak alif lam.
Boleh tak kalau kita buang alif lam dekat hurufah ni, dan kita buang alif lam kat sini, kemudian kita tak letak tanwin, boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Sebab Tak sama. tak. Bila tuan-tuan tak letak tanwin dekat hurufah ni, dia dah jadi ciri-ciri apa? Mudhaf. Betul tak? Ya. Dia jadi ciri-ciri mudhaf. Jadi pilihan dia apa dia? Sama ada letak alif lam ataupun letak tanwin. Sebab tu letak kat sini dua ni. Ciri yang pertama tu, sama ada alif lam ataupun tanwin. Okey? Pegang yang ni. Kalau tuan-tuan tak letak alif lam dan juga tak letak tanwin, ini jangan cerita pasal mausul sifat lah. Itu cerita tentang mudhaf ilaih. Boleh tuan-tuan? Okey. Tengok ciri pertama, alif lam ataupun tanwin. Sekarang ni kita tak letak tanwin, kita tak letak alif lam, kita letaklah tanwin. Ghurfatun. Wasi'atun. Isu dia, kenapa baris depan tak letak baris bawah? Tak apa, tak letak baris bawah, tak boleh bawah. Letak baris bawah tak ada masalah. Nak letak baris atas, letak baris atas. Ghurfatan wasi'atan. Gitu. Tapi ini bagi contoh baris depan lah. Saya bagi contoh baris depan. Okey tuan-tuan. Dah selesai, itulah dia punya penerangan dia. Ambillah contoh apa pun sama pada 4 perkara ni, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah ibu ayah sekalian, dia adalah sifat mausuf. Perkataan yang kedua ni, ini sifat, dia menerangkan sifat kepada perkataan yang pertama, mausuf. Perkataan pertama namanya mausuf, ya. Istilahnya mausuf. Okey. Siapa Puan Ros ambil gambar ke? Sudah ambil Ustaz? Oh, dah ambil dah. Okay, cantik. Ya. Jangan tak ambil, Naya. Ya. Tak, Ustaz hilang aja, terus saya ambil. Oh, okey. Mana saya tak boleh masuk lah. Tidak ganggu. Tidak ganggu lah ya. Okey, Haji Mustafa. Haji Mustafa ada soalan? Setakat ni tak ada, Ustaz. Setakat ni tak ada, Alhamdulillah. Abang Nizam ada? Abang Nizam? Labuan. Dia orang Pulau Pinang, tapi lari duduk Labuan dia kata. Okey. Kita tengok contoh dia tuan-tuan. Buka muka surat 121. Okey, saya ni. Ini okey, senang lah Tuan Haji Rahman, senang lah Tuan Haji Rahman. Tajuk ni. Boleh. Bolehlah Ustaz. Aduh. Haji cakap begitu, lemah semangat kami tu. Haji sebut, faham, saya mohon faham sangat-sangat. Itu baru kami semua. Semangat betul. Dia kalau ketua kelas kata, okey kita pun macam larat tak larat ni naik sampai ke atas ni. Nak buah pakai tak larat. Haji Rahman saja je tu, sebenarnya dia faham tu. Dia bagi dia kacang je. Saja je Haji ya. Saja Kalau je dah tu. kacang tak belajar lagi Haji Mustafa. Ini tengah belajar ni. Okey. Kita tengok dia punya contoh dalam surah dalam muka surat 121 ayat yang atas kali tu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Okey, kita tengok sini. Wa innaka. Okey. Cuba kita kategorikan. Wa itu Popular. isim ke fi'il ke haraf? Haraf ataf. Haraf ataf. Haraf ataf ke haraf istinaf? Mungkin istiqna juga ya. Mungkin jadi istinaf juga. Okey. Cuba tengok surah apa tu?
dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat. Cuba rujuk. Kalau dia permulaan ayat, bermakna dia istinaf. Kalau dia duduk di tengah-tengah ayat, bermakna dia ataf. Ni permulaan ayat ni Ustaz. Permulaan ayat lah. Nak Surah check. Al-Qalam ayat yang keempat. Betul. Tapi apa dia terjemahkan dan Dia terjemahkan dan patut demi kan. Patutnya demi Ustaz kan. Sepatutnya demi kan kalau bukan Demi kalau di permulaan surah. Kalau demi itu permulaan surah. oh ini bukan. Ini permulaan ayat. Ada Al-Qalam ayat yang keempat. Permulaan ayat ya. Permulaan ayat. Okey, kalau permulaan ayat kita letak istinaf lah. Okey, selesai. Kemudian innaka. Innaka dua perkataan yang bergabung. Satu inna, satu lagi ka. Okey. Sesungguhnya engkau. Sesungguhnya. Okey, inna kita kategorikan dia isim ke fi'il ke haraf? Inna. Isim ke fi'il ke haraf? Kata sendiri. Alah. Haraf kot. Haraf. Alah. Okey, dia haraf ya. Haraf apa ni? Inna. Sesungguhnya. Agak-agak haraf apa? Taukid. Taukid. Dalam bahasa Melayu sebut penegasan. Haraf kata taukid. Haraf kata taukid. Orang Melayu kata penegasan. Sesungguhnya. Okey, selesai. Ka. Isim ke fi'il ke haraf? Damir. Dhamir. Okey, dhamir apa tu Haji? Engkau. Kad. Dhamir engkau. Muttasil lah. Dhamir yang sambung dengan perkataan. Muttasil. Muttasil. Okey, dia dhamir muttasil. Cuba tengok diagram sama-sama. Tak apa, ulang kaji sikit. Dhamir ni dia penting ni. Kita buka diagram warna pink A. Tengok dekat baris nombor 7. Dhamir muttasil baris nombor 7. Dibuka. Anta. Anta Kalau munfasilnya anta. Kalau muttasilnya, kalau bersambung dengan perkataan sebelumnya, ka. Engkau. Seorang lelaki lah Baik. Wa innaka. Kemudian perkataan seterusnya la'ala. La'ala. Okey, ini ada dua perkataan yang bergabung dengan La dan ala. la dan ala. Okey, la isim ke fi'il ke haraf? La. Haraf taukid Ustaz. Haraf taukid, masya-Allah. Haraf taukid. Cuba simak haraf taukid dekat grup diagram warna hijau. Sorry, diagram warna pink B. Ya. Taklah haraf taukid Alah. Kenapa kita namakan dia taukid? Kalau taukid maksudnya apa? Penegasan, pasti ataupun sesungguhnya. Benar-benar. Penegasan Alah. Taufik. Okey, taukid. Wa istinaf. Dalam istinaf biasanya dia letak bermula. Okey. Inna sesungguhnya. Ka engkau. La. Haraf taukid betul? Haraf taukid. Macam mana? Ni pun sesungguhnya. Ni letak sesungguhnya juga ke? Pastilah letaklah pasti. Sesungguhnya. Sesungguh. Kalau dalam buku merun dia kata benar-benar. Dalam buku merun, muka surat 60 apa je? 121. 121. Oh, dalam buku merun dalam contoh kat situ. Contohnya benar-benar. Benar-benar, pasti benar-benar. Okeylah. Benar-benar. Okey. Pasti la ala. Okey, ala pula isim ke fi'il ke haraf? Haraf jar Ustaz. Haraf jar. Okey. Haraf jar.
Haraf jar ya, fungsi dia membaris bawahkan isim selepasnya. Okey, wa innaka la'ala di atas ya. Dalam buku kita Ustaz Rusydi terjemah apa? Bukan Ustaz Rusydi lah. Tak ada apa terjemahan ya. Yang mana Ustaz? Ala, ada terjemahan kat situ tak? Ala. Tak ada. Ya, tak ada Ustaz. Tak ada terjemahan. Kalau macam tu kita nak rujuk terjemahan haraf ni dekat mana tuan-tuan? Tuan-tuan dah lupa muka surat berapa Nak merujuk terjemahan setiap kata sendi ataupun haraf, tuan-tuan buka muka surat 67. Tuan-tuan boleh lipatkan di situ. Nanti kalau kita kata ni, tuan-tuan boleh terus rujuk. Muka surat 67 buku kita muka surat 67. Itu adalah terjemahan setiap kata sendi. Okey. Cuba tengok haraf jar, kelompok haraf jar. Ala, terjemahnya apa? Atas, ke atas. Atas ke atas. Katalah kita letak ke atas kat sini. Kejap lagi kita letak dalam kurungan apa yang paling sesuai ya. Letak atas. Ini makna asal dia. Okey, nanti kita tengok sesuai tak letak terjemahan atas tu. Kalau tak sesuai, kita letak dalam kurungan apa dia yang paling sesuai. Okey, sekarang kita dah masuk syahid perbincangan kita, topik perbincangan kita. Wa innaka la'ala. Apa perkataannya? Khuluqin azim. Khuluqin. Okey, khuluqin. Okey, khuluqin. Isim ke fi'il ke haraf? Isim. Sim. Apa tanda dia isim? Tak ada lam. Okey, tak ada. Lam. Tanda dia isim apa? Ada tanwin. Ada tanwin. Tanwin. Hujung perkataan. Tanwin. Okey, tanwin. Kemudian? Tak ada alif lam. Selepas huruf jar. Selepas huruf jar. Haraf jar. Okey. Kalau ikut kat sini sekaligus dua lah. Baris bawah yang bertanwin. Baris bawah yang bertanwin. Kan ada 5 tanda. Salah satunya baris bawah. Kemudian bertanwin pun ada. Okay. Kita gabungkan sekali lah. Baris bawah dan bertanwin. Dan selepas haraf jar. Itu tanda kata dia isim. Okey. Isim khuluqin. Apa terjemahan dia khuluqin? Budi Akhlak. pekerti. Budi pekerti. Budi pekerti. Okey. Ataupun bahasa kita sebut akhlak. Akhlak. Bahasa kita sebut akhlak. Okey. Akhlak. Apa beza akhlak dengan khuluq? Akhlak Melayu. Khuluq Arab. Itu je bezanya Ustaz. Okey. Akhlak Melayu, khuluq Arab. Okeylah. Okey. Saya padam yang ni? Boleh? Nanti saya ambil gambar satu. Tanya Ustaz. Lah. Ustaz, Dari gambar? Oh. Ustaz tanya tentang la'ala tu. Silakan. La'ala tu, yang ala tu atas tu. Bukan ke dia la'ala tu kalau tengok akhwat inang. Dalam aping B. Itu bunyinya macam ni puan. La'alla. La'ala. Oh dia ada tu. Ini la'ala. Faham eh? La'ala. La'ala. Tulisan yang dalam ayat tu la'ala. La'ala. Dia gabungan dua antara la dan ba'a. Ala. Okey. Okey, terima kasih. Khuluqin. Okey, khuluqin ni tuan-tuan. Ini tulis kat sini ya. Ini satu. Ini dua. Ini tiga. Mufrad, musanna, jamak. Mufrad dia bunyi apa? Akhlak. Mufrad dia khuluq. Khuluqun lah. Kalau tak ada apa-apa, tak ada haraf jar, kita letaklah khuluqun. Baris depan. Kalau dua akhlak macam mana? Khalaqan. Uluqani. Khuluqani ataupun Qaini. qaini.
Kalau banyak akhlak, Uluk tuna. yang banyak Taksir akhlak kot. tu, Taksir kot Ustaz. yang banyak akhlak tu yang orang Melayu guna tu. Oh. Oh, akhlak. Ini jamak apa ni kalau tak ikut template? Taksir Ustaz. Jamak taksir, jamak taksir. Kalau jamak yang ikut template, ikut kaedah, tambah waw nun ataupun ya nun. Oh. Jadi orang Melayu suka pakai akhlak ni. Berakhlak mulia. Maknanya orang Melayu akhlaknya baik-baik lah tu. Banyaklah, banyak akhlaknya. Banyak akhlak. Banyak akhlak lain macam punya. Akhlak yang baik wadah, yang tak baik wadah. Ustaz nak ambil gambar sikit Ustaz. Saya gambar sikit. Okey, halas. Salah kan? Takut saya kat tepi, perut tak tengok. Okey tuan-tuan. Inilah. Khuluqan ataupun khuluqaini akhlak. Allah Ta'ala sebut, Nabi memiliki akhlak. Betul kan? Okey. Cuba tengok. Khuluqan, perkataan yang berikutnya. Azimin. Okey. Ini syahid perbincangan kita pada dua ayat. Dua perkataan. Azimin. Isim ke fa'il ke haraf? Si. Isim. Isim. Kita tengok. Tanwin je tuan-tuan dah tahu dah isim. Tanda dia tanwin lah. Tuan-tuan tak boleh kata selepas haraf jar kat sini je. Okay? So dia hanya tanwin je. Tanwin yang baris bawah yang bertanwin lah begitu. Baris yang bertanwin. Okey, cuba kita tengok perkataan yang kedua ni. Boleh tak dia jadi sifat kepada perkataan yang pertama ni? Perkataan ni, khuluqin. Boleh. Boleh Okay. Tengok ciri-ciri dia. Alif lam ataupun tanwin kan? Ya. Sama. Baris hujung, Buka pampers. baris bawah. Okey. Yang ketiganya jantina. Tengok jantinanya. Dulu mudzakkar Ya. Ya. Dan keempatnya bilangan. Ini tunggal. Ini pun tunggal. Azim, khuluqin azim. Azim tu Ustaz kalau muannas macam mana bunyinya? Azimah. Ada ta marbutah. Azimah. Ada nama Azimah. Azimah. Ada nama Azimah di sini. Tak ada Ada. Okey. Kita tengok contoh kedua pula. Contoh kedua sangat mudah tuan. Allah, contoh kedua ni macam tak payah baca tapi Baldatun thayyibatun rabbun ghafur. ini sebab ayat ni selalu kita baca baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Okey, kita ambil siapa nama ni? Okey. Baldatun. Mausuf. Padam. Okey, ini mausuf Baik, Allah Ta'ala berfirman baldatun thayyibatun. Surah apa ni? Surah Sabah. Surah Sabah Ustaz. Surah Sabah. Tuhan cerita tentang bumi Sabah. Kenapa gelap? Ketua darjah dari Sabah tu. Bukan Sabah. Ini negeri Sabah. Siapa dia di Sabah ni tuan-tuan? Siapa dia duduk kat Sabah? Bukan Sabah, Sabah. Haji Rahman. Haji Rahman dengan puan apa ni? Puan apa? Tak datang. Siti Sadiah Ustaz. Sadia. Siti Sadiah. Puan Sadia. Sabah. Ini Sabah. Sabah ni satu negeri dekat Yaman. Dulu saya belajar kat Yaman. Tapi tak sempat pergi ke Sabah sebab masa tu kami tak boleh nak bergerak bebas. Tempat saya belajar tu
Saya belajar dekat Universiti Aliman. Saya pernah cerita dia tak? Universiti Aliman ni dia Amerika tak suka. Dia orang gelar universiti kami ni universiti teroris. Wow. Oh. Masa Amerika kena serang pada tahun 2001, WTC kan? Okey. Ya. Ustaz. Masa WTC ni saya cerita ni, saya stop lah. Mustafa juga lah penyelamat. Dia timbalan kita kelas. Terima kasih Haji. Sama-sama. Okey ya. Baldatun isim, tanda dia isim adalah tanwin di hujung. Okey, tengok perkataan kedua. Ini simple je. Ini huraian secara simple. Habis tajuk sifat mausuf, kita punya huraian dia akan tambah sikit. Ya. Baldatun tayyibatun. Okey, terjemahan baldatun lupa lah pula Umar. Negeri. Negeri, negeri. Tayyibatun, cuba tengok tayyibatun isim ke fi'il ke haraf? Isim. Isim, sama juga dia punya tanda. Tanwin. Okey tuan-tuan. Baldatun tayyibah. Tayyibah terjemah dia? Baik. Baik. Ini bahasa Melayu lah kan? Ya. Bahasa Melayu. Okey. Halalan tayyibah. Orang Melayu sebut. Kalau tak ada tanwin, tayyib. Kalau ada tanwin, tayyibah. Okey. Boleh tak dia menjadi sifat kepada mausuf ni? Boleh. Boleh. Dengan tempat ciri persamaan tu Alif lam atau tanwin. Okey, tanwin. Baris hujung, baris depan kedua-duanya. Sama. Jantina, okey sama. Ada tambah untuk bilangan. Okey, sama tunggal Tunggal. Yang tak perasan tadilah hulukin tu. Tadi tak perasan itu bilangan dia 1, ke 2, ke 3. Betul? Kita tak perasan. Okey, ini kita tahu ini baldatun. Okey, semua bila sama 4 ciri ni tuan-tuan. Tuan-tuan namakan yang kedua ini sifat. Yang pertama ni tuan-tuan namakan dia mausuf. Ringkasan dia. Okey, apa ayat berikutnya? Wa rabbun ghafur. Wa itu waw apa? Klik kat bawah. Wa. Dan kerajaan. Ayat tu tak ada ni tu. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Waw itu isim ke fi'il ke Arab? Arab. Arab apa? Salah dia. Istinaf ke ataf? Bukan Ataf, istilah bukan. Ataf Ustaz. Ataf penyambung. Ataf. Pertengahan penyambung. Duduk di tengah. Ya, pertengahan ayat. Ayat. Ataf. Selesai. Rabbun. Isim. Isim. Okey, Rabbun. Isim. Apa tanda di isim? Sama juga. Tanwin Tanwin. Okey. Okey, kata berikutnya. Ghafurun. Isim. Ada tanwin. Ini juga isim. Tanda dia adalah tanwin di hujung. Terjemahan dia apa? Rabbun, Tuhan. Tuhan. Ghafurun terjemahan dia? Pengampun. Pun. Pengampun. Pengampun. Okey. Boleh tak Ghafur menjadi sifat kepada Rabbun? Boleh. Berdasarkan kepada 4 persamaan ni. Tanwin, baris hujung, jantina, bilangan. Jangan. Okey? Maka bila cukup benda tu, cukup persamaan tu, maka dia adalah sifat dan juga mausuf. Sifat dan juga mausuf. Okey, kita ambil contoh daripada muka surat
muka surat 123. Muka surat 123. Nanti Ustaz saya nak ambil gambar. Sila. Okey dah dah. Ay, rajin Puan Ros ni. Lagi malam sampai nota tuan dah. Tuan-tuan Puan Ros dah bagi nota, tak baca rugilah. Okey, Kufur nikmat. Kufur nikmat Ustaz. Kufur nikmat. Mana ada orang nak hantar pukul 1 pagi? Maaf Ustaz tidur Nak lelak apa saya punya message. Okey, tuan-tuan cuba tengok ayat tu. Qul nahmil fiha. Oh ni 1 2 3. Surat 123. Min kulli zawjin al. Okey, qulna. Isnaini ni. Qulna. Okey, qulna isim tu fi'il ke harf, tuan-tuan? Ini fi'il Ustaz. Fi'il. Fi'il. Wah. Tak. Ini adalah fi'il. Fi'il apa ni sebenarnya ni? Fi'il madi. Fi'il madi. Mantap. Okey, untuk membantu tuan-tuan, buka diagram warna kuning A. Diagram warna kuning A. Okey, cuba tengok pada setiap kolom fi'il yang ada. Cuba tengok pada setiap kolom fi'il yang ada tu, fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amar, fi'il nahi. Fi'il apakah yang ujungnya ada tambahan na? Fi'il madhi. Anu. Fi'il madi. Ada kami. Fi'il madi ya. Fi'il madi saya yang ada Ustaz. Dia selari dengan domir apa kat situ? Nahnu. Dia selari dengan domir nahnu. Nahnu kami. Kami ya. So kita tulis dulu ini fi'il madi. Fi'il madi. Yang di dalamnya ada domir nahnu kat sini. Na ini adalah simbol kepada domir nahnu. Na simbol kepada domir nahnu. Okey? Qulna. Kalau saya sebut fi'il madhi ni, fi'il madhi. Fi'il madhi, perkataan yang sama, qul juga. Tetapi saya tambah di hujungnya tu, qul tu. Itu simbol kepada domir apa tuan-tuan? Qul. Ana. Saya. Domir ana. Okey? Kalau tambahan hujungnya tu bermakna ada domir ana. Kalau saya sebut qulta. Anta. Domir Anta. anta. Semua simbol yang tambahan hujung tu adalah simbol kepada domir yang ada. Qulta bermakna ada domir anta. Kalau saya sebut qultunna, tunna. Tunna. Itu Antuna. antuna. Kamu semua perempuan telah berkata. Itu cara kita jalankan ya. Jadi tuan-tuan jangan lepaslah diagram tu. Pegang betul-betul. Macam kita sebutlah di awal-awal lah itu kan. Rendam, rebus, Minum. ya. Kalau betul tadi. Memang kita buat. Orang kata kan itu dia orang tular satu video. Siapa yang kena COVID, dia hantarlah video. Okey, rendam dalam apa? Pokok betik tu. Ambil isi dalamnya tu, batang tu, rebus, minum. Hilang daripada COVID. Tak tahulah betul ke tidak. Takut bila minum, bukan sebab mati sebab COVID, mati sebab getah dia. Okey, tak apalah. Kalau doktor kata okey. Baik, qulna. Itu fi'il madhi. Terjemahannya, kami telah Berfirman. macam mana kita dapat terjemahan kami? Nahnu. Okey? Kita Domir. terjemah telah. Sebab apa kita dapat terjemahan telah? Madi. Telah madi. Okey, apa terjemahan perkataan ni? Berkata. Kami telah berkata. Itu terjemahan dia berkata je. Baik, perkataan berikutnya, ihmil.
Ihmil. Okey. Tuan-tuan, ihmil. Isim ke fi'il ke haraf ke? Ini ada Isim. harfa wasal ke depan. Isim ke fi'il ke haraf? Isim Ustaz. Isim ya. Ihmil. Macam fi'il juga Ustaz. Macam fi'il juga. Okey. Siapa boleh confirm? Fi'il amar. Wah. Boleh buat tu. Lah. Kewajipan ya. Bukan. Fi'il amar Ustaz. Fi'il amar. Dia ada sikap. Ada bawalah. Okey. Oh, dia tengok terjemahan. Terjemahan. Okey, bagus. Itu salah satu cara untuk mengetahui sama ada dia fi'il ke isim ke haraf. Okey, bagus. Fi'il amar ya. Okey, puan kata fi'il amar. Cuba buka kolom diagram warna kuning ni, kolom fi'il amar. Dia ada sukun ujung dia. Ya, betul. Pangkal tak kira apa Ustaz, asal ujung dia sukun. Ha? Pangkal ahmil tu, perhatian pangkal tak kira huruf apa tapi ujung dia ada sukun ya. Ya, betul. Huruf pangkal. Yang penting hujungnya tanda mati. Anta. Anta domir anta. Ujungnya tanda sukun bermakna ada domir anta kat sini. Okey. Anta. Kalau saya sebut ni ihmil. Saya baca ihmil. Kenapa saya baca ihmil? Kalau kita baca kalau secara tidak bersambung, kita bariskan dia dengan baris bawah. Sebab apa? Huruf ketiga baris bawah. Okey, huruf ketiga baris bawah, maka hamzah wasal kena baris bawah. Tapi sebab dia dah bersambung kat sini, so tak payahlah baca. Adab sajalah. Qul nahmil. Okey. Kita tengok. Kalau saya sebut ihmila, itu domir apa yang ada? Ihmila antuma. Dua orang. Antuma. Kamu berdua. Kalau saya sebut ihmilna, Antunna. ramai ya. Kalau saya sebut ihmili, Anti. okey. Pelan-pelan tu boleh tangkap. Okey, kita jalankan daripada atas ya. Ihmil domir, Anta. ihmila domir, Antuma. ihmilu domir, Antum. ihmili, Anti. ihmila, Antuma. ihmilna. Antunna. Okey, itu cara kita dah dapatkan. Nak tahu domir apa yang ada, tengok hujungnya. Okay? Itu untuk fi'il amar. Fi'il madhi pun sama, tengok hujungnya. Fi'il amar pun sama. Fi'il nahi pun sama. Yang ragam banyak fi'il apa tuan-tuan? Mudhari'. Mudhari' ragam dia banyak. Dia kena tengok kat depan dan juga kena tengok dekat belakang. Dia ragam banyak sikit. Tapi itu yang saya mudah faham. Ustaz, sepandang Ustaz dah tak pening ke? Nak ingat semua saya pening lah. Alah, macam puan kita lah nak masak. Tahu bawang putih nak letak apa. Saya tiba-tiba dah jadi dah masak merah. Saya dulu ingatkan masak merah ni orang bubur sirap. Rupanya cabai je kan. Cuma nak bagi nampak cantik daripada bubur sirap lah. Orang kata kalau saya tengok-tengok dah jadi dah gulai tu. Dan tak tahu bubur apa. Cerita macam tu lah. Setiap kita ni berbeza. Tapi kalau kita belajar cara nak masak gulai, tahulah cara dia tu. Macam puan lah belajar, nanti tahulah macam mana. InsyaAllah pelan-pelan. Okey. Qul nahmil. Okey, kita nak terjemah apa? Ihmil ni. Hamil. Hamil lah. Okey, betul. Hamil. Apa maksud hamil? Membawa kandungan. Membawa kandungan. Betul lah, dia daripada kalimah hamil. Orang Melayu sebut hamil. Hamil. Membawa. Kalau dalam terjemahan buku kita, Ustaz kata apa? Bawalah. Bawa lah. Betul, bawa lah. Bawa lah ya.
Kalau perempuan yang hamil itu perempuan yang membawa kandungan. Hamil ni maksudnya membawa, tapi orang Melayu tak ada disebut perempuan tu bawa. Tak kata Bawa. perempuan Bawa hamil. kandungan. Mengandung, istilahnya mengandung kan? Ya. Mengandung. Kalau membawa kandungan. Adalah yang dibawa. Okey, itu cerita dia. Okey, kul nahmil. Perkataan berikutnya? Fiha. Fiha ada dua perkataan yang bergabung di sini. Apa dia? Fi dan ha. Fi dan ha. Domir. Haraf jar dan domel mutasil. Okey, cantik. Fi, haraf jar. Fungsi haraf jar membarisbawakan isim selepasnya. Okey, ha ni domir. Domir apa tu kan? Domir mutasil. Domir mutasil. Tak baris bawah. Tak boleh baris bawah. Sebab apa tak boleh baris bawah? Ni Dia kebal. Sebab tebal. Haji Mustafa, timbul Haji Mustafa. Ya, cuba. Okey, dia tak boleh baris bawah. Haji Mustafa yang suka sebut kebal tu. Tak. Sebab ini kebal ya, mabni. Dalam bahasa Arab disebut mabni. Orang Melayu kata kebal. Orang Melayu kata kebal. Okey. Okey, ha ni tuan-tuan, tambah sikitlah. Sorry. Kita terjemah dulu. Okey, si, nak terjemah apa? Di dalam. Di dalam Ya. Kalau tuan-tuan confuse, pening-pening, tak ingat nak terjemah apa, tengok muka surat 67. Di situ ada terjemahan untuk setiap haraf. Di dalam ha ni maksudnya apa? Dia ataupun dia seorang perempuan Ya. Dia seorang perempuan ataupun nya ni siapa yang dimasukkan nya ni? Bahtera. Kenapa dia guna domir fa, tak guna domir lelaki? Banyak perempuan Ustaz. Apa bahtera dalam bahasa Arab, Ustaz? Okey, ni dia guna domir perempuan Dia guna domir perempuan. Betul? Ya. Ya, Ustaz. Domir perempuan. Sebab apa? Sebab bahtera dalam bahasa Arab apa dia? Siapa ingat? Sampan dalam bahasa Arab. Safina. Kapal, bahtera, itu semua sama ejaan dia ataupun sebutan dia. Safina. Ada apa kat sini? Ta marbutah. Sebab itu dia pakai domir perempuan. Bukan sebab hamil Bukan sebab yang hamil tu perempuan memanglah yang hamil tu perempuan. Ataupun yang hamil tu kapal tu, Ustaz. Yang hamil tu kapal lah, boleh lah. Hamil tu kapal. Dan kapal tu ejaan dia ada tamar butak. Sebab tu dia guna domir untuk perempuan. Boleh riwayat sini? Betul lah Ustaz, kapal kan membawa. Betul. Betul. Okey. Sebab itu dia guna domir perempuan. Dia nak. Dia beritahu nak habis tau dia. Nanti Ustaz, nanti. Ustaz. Tepat betul nak padam. Macam kapal tak tahu, tak jumpa punca je. Hilang arah nanti. Hilang arah nanti ya. Okey. Saya padam Kita tak payah padam. Terus je. Tak apalah. Terus saja Ustaz. Ada tempat tak? Terus. Ada ruang lagi tu. Ada ruang ya. Saya teruskan Terus Betul. Okey, kul nahmil fiha min kulli. Perkataannya min. Min haraf jar. Okey, min haraf jar, cantik. Fungsi dia kita kena ingat Baris bawah. Baris bawah. Cuma dia
selepas dia tu kebal ke tidak je. Fungsi dia tetap berjalan, tapi dia boleh tak merubah perkataan sebelumnya. Kalau tak boleh, maknanya perkataan itu kebal. Okay. Ini maksudnya apa? Daripada Ya. Dari. Dari. Dari ke Dari. daripada? Kalau dari Dari. Kumerun dia kata dari, Ustaz. Okey, dari. Okey, kita dapat. Dia boleh dari ataupun daripada, kita ambil dari ya. Okey, min kulli. Perkataan berikutnya. Cuba tengok. Kulli. Wow. Kulli. 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 Isim ke fi'il ke harf? Setiap sesuatu. Isim ke fi'il ke harf? Tak ada, Ustaz. Ada. Bukan isim. Isim ke fi'il ke harf? Kulli ni. Tak. Kulli. Tengok sini je. Isim saya. Isim, Ustaz. Okey, apa tanda di isim? Garis bawah. Dan. Ya, baris bawah, betul. Tak ada alif lam. Tak ada alif lam, tapi dia baris bawah. Ada tanwin. Tidak. Oh ni min. Haraf jar, selepas haraf jar. Oh. Yang penting ada salah satu dari 5 tanda. Membaris bawahkan. Pertama, baris bawah, betul? Betul. Baris bawah. Okey. Yang kedua, selepas haraf. Jar. Saraf je. Okey. Lalu lupa yang ini. Cukup tak syarat dah jadi ni? Cukup. Jadi isim. Cukup syarat? Okey. Tetapi dia tak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Bermakna apa? Mudah. Mudah. Dia Mudah. kena ingat tu. Tidak ada alif lam, tidak ada tanwin, bermakna dia Mudah. Tapi Ustaz, dalam buku Dalam Merun tu buku dia ada bagi tanwin, tanwin, Ustaz. Ya. Dalam buku Merun tu ada tanwin dia bagi. Min zaujain. Oh, Kulin. okey. Saya salah baca. Tapi Betul lagi. Itu kelas kita. Terima kasih banyak. Letak jawatan tu, Ustaz. Asyik aku cakap Min kulit je. Mingkulin ya. Min kulin tulis, Ustaz. Dalam buku masih Merun. lagi Ada betul. Min kulin zaujain. Min kulin zaujain. Cuba tengok dalam ayat Quran itu. Cuba je tolong tengok. Surah Hud ya. Surah Hud. 40. Terima kasih. Oh, saya salah baca. Saya ingat tak ada. Lepas tu saya kata mudah. tapi dia masih lagi isim ke Ustaz? Dia masih lagi isim, betul. Walaupun baris bawah kan? Dan baris bawah mestilah isim. Baris bawah mesti isim. Tak kira Baris dua bawah tu. mesti isim. Lepas tu pula bertanwin lagi tu. Jadi dia bukan Kemudian- mudah. Ya, kemudian dia haram. Tapi dia bukan mudah lah. Sebab Dalam ada. dalam Quran memang tanwin, Ustaz. Okey, memang bertanwin. Okey, syukran Tuan Haji. Terima kasih banyak. Memang bertanwin lah. So, dia tak boleh jadi mudah lah. Saya ingat dia tak ada tanwin. Ya. Okey. Selesai. Dia isim sebab baris bawah dan tanwin, kemudian selepas huruf jar. Okey, cantik. Zaujaini. Okey, cuba tengok sini. Zaujaini. Kita pukul apa ni? Boleh ya? Boleh. Sikit lagi tak apa. Yang nak masak tu, yang nak makan tu, jangan. Isteri. Zaujaini. Apa maksud? Isim ke fi'il ke harf? Sim. Isim, Ustaz. Isim. Sifat mesti isim. Apa tandanya isim, Ustaz? Apa tanda di isim kan? Nah, Baris bawah? tak kuat tu kalau baris bawah saja. Tak boleh. Kau tengok kamus. Tengok terjemahan, Ustaz. Kalau tengok terjemahan, pasal lah. Kalau tengok terjemahan, itu pasal. Sebab, kalau nak tengok macam sini ya. Kita kena cari mausul. Sifatnya. Kalau dia tunggal, kita sebut zaujun. Maksudnya apa tu, Ustaz?
Pasangan. Oh, pasangan. Okey. Ataupun setengah orang kalau zaujah ni orang terjemah suami. Kalau zaujah, isteri. Zaujah isteri. Oh. Dan bila sebut pasangan lelaki, pasangan perempuan. Pasangan lelaki zaujun, pasangan perempuan Zaujah. Okey. Kalau seorang satu pasangan sebut zaujun. Dua pasangan Zaujani. zaujani ataupun Jaini. Zaujaini. 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 Okey. Ni. Zaujani ambil kat sini lah. Oh, ya. Betul. Okey, zaujani ambil kat sini. Kalau ramai, Azwaj. okay, dia pakai jamak Taksir. taksir. Perkataan ni ketika jamak dia pakai jamak taksir. Dia tak pakai Bersih jamak buku aku. Bersih. Ya. Tak apa. azwajun. Zaujaini. Azwa. Azwajun. Kalau ramai azwa. Azwaj. Kalau kita wakaf azwaj. Kalau kita nak bariskan, kita letak baris depan lah. Asalnya baris depan. Azwajun mutahharah. Okey? Dia Azwajun ke? azwaj. Azwajun. Okey. Azwajun jamak taksir. Jamak, Taksir. jamak yang tak ikut kaedah. Okey. Perkataan ni ketika jamak dia tak ikut kaedah. Ustaz, maksud dia apa? Suami ke pasangan? Yang kalau ikut terjemahan asal dia pasangan. Pasangan. Tapi kalau pasangan, letak tulis pasangan. Kalau zaujun satu pasangan, zaujah ni ataupun zaujah ini dua pasangan, azwaj pasangan-pasangan. Oh, dalam doa ni Ustaz, dalam doa ni Rabbana hablana min azwajina tu pasangan lah tu. Betul. Bukan isteri-isteri sebab dia punya terjemahan dalam buku ni kata isteri-isteri. Habis kalau orang perempuan nak baca doa takkanlah isteri-isteri. Dia terjemahan dia pasangan. Pasangan yang sebenarnya. Ya, pasangan-pasangan kami. Doa tu dibaca secara beramai. Imam baca, imam pun ada pasangan, makmum pun ada pasangan. Jadi berapa banyak pasangan tu? Jamak lah, ramai lah pasangan. Tak ada Ustaz, saya keliru sebab dalam buku ni amalan apa sepanjang zaman ni kan. Dia tulis sini Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama kan. Dia kata berilah kami beroleh dari isteri-isteri. Saya nak baca macam mana ya isteri-isteri. Saya baca jugalah. Sebab apa? Sebab apa dia terjemah macam tu? Sebab doa biasanya dibaca oleh lelaki. Kalau nak kata terjemah dia isteri-isteri terjemahan bahasa Arab dia sebut zaujatun. Zaujat. Kalau seorang zaujah, dua orang zaujatani, dua isteri. Kalau Haji Rahman ada dua isteri, zaujatani ataupun zaujataini. Kalau orang aja Ustaz. Kalau ramai isteri, zaujat. Zaujat. Tapi kalau azwaj, pasangan-pasangan. Dapat. Jadi saya Jamak penulis buku ni dia lupa yang buku ni akan dibaca oleh para isteri. Sebab dia ingat orang lelaki je baca doa. Wow. Orang isteri pun ada perasaan Ustaz. Sebab tu bila doa ni kadang-kadang ustaz kita buat gurau kan. Dia buat joke kan ustaz kita. Biasa tak dengar ustaz joke? Kalau imam baca doa ni kan, perempuan pun tak berani nak amin dia kata sebab isteri-isteri kan. Isteri-isteri ramai. Ustaz dia terbalikkan tangan dia Ustaz. Tolak bala. Tolak bala. Itu orang yang faham Ustaz, orang yang tak faham dia aminkan juga. Apa Ustaz? Haji Mustafa sekali bersuara habis ya. Hari ni berfaham Ustaz. Ustaz sedap Okay. Okey, lepas ni boleh baca doa dengan tenang puan. Sebab tu kena masuk kelas bahasa Arab.
Tak, saya gembira dapat makna yang sebenar Ustaz. Okey. Yang akan gembira sebab selamat daripada bala bencana. Kita bagi dia makan. Ustaz, itu kan kebenaran, tak apalah. Allahu Akbar. Macam pasrah je Ustaz. Macam mana? Oi, bahaya ni payung emas ni. Tu. Tak habis lagi. Cakap kat sini lama pula. Ustaz kena bawa lari dah. Tapi orang bawa lari lagi topik. Okey. Okey, tak apa. Kalau Tuan Mustafa, tak ada istilah payung emas, hadis bohong tu. Betul. betul. Itu dibuat oleh orang lelaki je tu. Dia tak tahu tu berat tu. Dia tak adil habis. Payung berterbang. Reka tu nak lepaskan diri dia. Dia reka lah payung emas. Jauh dah kita start. Dah jauh lari dah ni. Okey, minggu depan kita masuk hadis payung emas. Betul ke tidak hadis? Hadis sahih ke hadis maudhu'? Mauduk. Ini tak selesai ni. Okey, sikit lagi ya. Wow. Dahsyat. Min kullin zawjaini, pasangan dah dua. Maknanya kena ada dua lah. Laki perempuan. Laki perempuan. Dia sebab zauj ni, dia terjemah dia macam ni tau. Dia nak cerita pun dia agak makan masa sikit lah. Pertama, perkataan zaujun ni untuk penggunaan suami pun boleh, penggunaan isteri pun boleh pakai zaujun. Itu ya. Maksudnya boleh juga dipakaikan dengan pasangan. Satu pasangan. Tapi Ustaz, ini pasal bahtera Nabi Nuh kan, bawa binatang berpasang-pasangan. Dia berkait dengan manusia pula. Pasang-pasang lebih sesuai lah terjemahannya. Ada manusia sekarang dia dalam kapal tu. Okey, cuba dekat sini, cuba tengok Allah Ta'ala guna zaujai ni. Itu kan bermaksud dua pasangan. Maksudnya lembu satu pasangan, kambing satu pasangan, tak? Betul, lembu suami isteri, kambing suami isteri, tak? Dia membuat suami dan isteri. Itu maksud zaujai ni. Lelaki dan perempuan ataupun jantan dan betina. Sebab tu terjemahan dia macam saya sebut suami pun boleh, isteri pun boleh pakai. Kan untuk kalimah zaujun ni. Suami pun boleh pakai, isteri pun boleh. Nak terjemah dengan pasangan, satu pasangan suami isteri pun boleh juga dengan sini. Kan? Suami isteri, contoh saya dengan isteri saya, boleh disebut dengan zaujai ni. Saya kat sini Tuhan sebut min kullin zaujai ni. Sebab itu kambing satu pasangan, kambing suami dan kambing jantan, kambing betina, lembu jantan, lembu betina. Itu maksud zaujai. Manusia pun laki dan bini je Ustaz. Laki dan bini ya. Panjang lagi Ustaz, tak habis lagi Ustaz. Isnaini tak masuk lagi. Selesai. Okey, last perkataan isnaini. Isnaini. Okey, isim ke fi'il ke haraf? Isim lah tuan-tuan. Isim. Senang sebut isim lah, kan buat cerita panjang lah. Nanti lari lagi. Lari lagi ni. Saya sebut hari Isnin pula, cerita pasal Isnin tuan-tuan. Okey, kita kata dia isim. Okey, sekarang ni saya nak tanya tuan-tuan, topik perbincangan kita kat mana? Maksud sifat tu kat mana? Sifat. Zaujaini isnaini. Zaujaini isnaini. Kita dia, patutlah lama saya makan tu ni. Zau ni dengan isnaini sama lah Ustaz, dua. Betul. Sifat maksudnya. Boleh bawa. Boleh go. Dia pakai yanun Kan dia ada dua kan? Satu yanun, yanun. Betul tak? Ya, dia pakai yanun dua-dua. Zaujain pakai yanun, isnaini pun pakai yanun. Ya betul, pakai yanun. Katakanlah kalau zauja ni dia pakai alif nun, kat sini pun kena pakai alif nun. Barulah dia sama. Sama pada segalanya lah. 4 sifat. Boleh tuan-tuan? Boleh Ustaz. 4 ciri tu. Ya Allah. Okey, selesai.
Moga-moga ada manfaat, insya-Allah. Bolehlah sikit-sikit Ustaz. Mana ada kelas-kelas saya bincang pasal payung emas, kelas ni je. Kelas ni. Dah macam kelas fizikal pula. Dia punya hujah tu masing-masing berbalas macam kelas secara fizikal. Ini Perempuan lebih ramai. kalau kelas fizikal, habislah lelaki kena baling kerusi ni. Haji Rahman dengan Haji apa? Mustafa dengan Abang Nizam. Saya lari orang. Je. Laki 2 orang je. Lelaki lupa saya lari lah. Tak apa, Haji Rahman kebal. Ma benih. Allahu Akbar. Okey tuan-tuan. Kalau ada sebarang soalan boleh kita sembang-sembang dalam grup insya-Allah. Untuk manfaat bersama. Kalau rasa segan boleh PM saya. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala. Terkasar bahasa. Terlajak masa. Minta maaf tuan-tuan. Kita akhiri dengan bacaan doa. Kan ada soalan lain? Ustaz, Yes, sebelum tu Ustaz. Minta maaf Ustaz. Ustaz last week Ustaz kata Ustaz nak explain pasal Muhammadur Rasulullah dengan Muhammadar Rasulullah. Allah. Hutang lagi boleh? Hutang. Bolehlah. Bawa ke depan lagi hutang. Boleh. Macam Syah beritahu last lah. Sorry, aku tak ingat. Yang saya tanya tu wassalim dengan wassalam Ustaz pun tak jawab lagi. Banyak hutang ni Ada Ustaz. 2 hutang. Wassalim dengan wassalam. Perempuan satu Muhammad Muhammad Next week okey Rasulullah tu Ustaz, apa? next week okey. Tak, Muhammad Rasulullah soalannya apa? Bila kita pakai Muhammadur Rasulullah, bila kita pakai Muhammadur Rasulullah. Dal dengan dul. Oh, dan dengan don. Oh, dan don dan din lah. Satu lagi. Rasanya Ustaz dah beritahu kan? Sebab kalau bawah yang atas kan? Itu yang saya sebut wasallam dengan solat. Wassalim. Itu salam salim. Secara ringkasnya saya dah sebut lah. Apa yang Ustaz cakap, semua kata nama pada asalnya adalah tanda depan. Itu je. Ustaz kata nanti next week Ustaz explain in detail. Tak apa Ustaz, kita tangguh next week pun okey. Tak jelas lagi Ustaz. Okey. So yang Muhammadun hutang, yang solat dengan salam tu jawapan ringkas kita. Kalau atas kalau solat dibaca dengan salam, kalau solli dibaca dengan salim. Salim. Macam tu. Itu je. Itu ringkas je lah. Kalau nak cerita panjang boleh juga minggu depan. Okey, terima kasih semua. Kita akhiri dengan Terima kasih Ustaz. sama-sama. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min awali ahlin nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Doa bersama Ustaz. Ustaz ni kelas yang ke-13 kan Ustaz Kelas yang Kelas ke-13. 17. 13. 7. Taklah Ustaz. Tak. 13. 13. Tu kelas lain. Tu kelas lain tu Ustaz. Sorry. Allah. Tak apa. Nanti kita tulis dekat Telegram. Itulah sebab ada banyak sangat kelas. Tak banyak kelas. Okey. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi